Jatuh pula. Sekejap saya setting. Sekejap. Okey. Kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sayang-sayang semua kan? Apa khabar sayang-sayang semua? Bukan sayang, sayang. Dan saya kudra dalam medium live, semua medium saya live, terutama di Facebook. Ya, bro semua, terima kasih. Dan Ayan Jamil Pekanbaru, salam kopak bang, thank you. Student Mak Kilau, Zahid takut ke bos? Nanya, kamu nanyanya. Student Mak Kilau, kamu nanyanya, nanti saya akan jawab. Amresan, waalaikumsalam, salam perpaduan dari Keadilan Cabang Lemut. Oi, apa khabar orang PKR Lemut kan? Nanti kita jumpa minum teh lah, no? Boleh, Brother Amirul Ihsan kan, daripada Keadilan Cabang Lemut. Kita ni lama bermusuh, Tuan Amirul kan? Tapi takdir Allah Subhanahu Wa Taala, permusuhan kita akhirnya berakhir. Orang kata PKR dulunya bermusuh dengan UMNO, UMNO bermusuh dengan PKR, berpunca daripada seorang mantan Presiden UMNO yang bernama Tun Mahathir bin Muhammad Imran, Muhammad Daniel Azizan, Saidah Hamid. Okey. Itu cerita yang jadi orang tu pun dah kalah teruk di Langkawi lah. Kalah begitu dahsyat di Langkawi. Jadi Tun Mahathir dah tak ada dalam UMNO. Jadi permusuhan PKR dan UMNO berpunca dari Tun Mahathir. Dan hari ni kata falsafah indah. Bersama musuh itu, atau maafkan musuh lebih baik daripada memaafkan pengkhianat. Jadi hari ini musuh menjadi sahabat. Saya tak mau kata kawan, tuan dan puan. Kalau kita kata hari ini kita berkawan dengan PKR, tak cantik. Sebab dalam politik ni orang suka cari kawan. Tapi saya dalam politik ni suka cari sahabat. Sebab bila sahabat ni dunia dan akhirat. Sebab tu hari ini kita kena usaha untuk mencari sahabat. Jangan cari kawan. Orang kata hari ni UMNO berkawan dengan PKR, bahaya tuan-tuan. Kalau kawan, takut dia lawan, pakat-pakat melawan nanti. Yang elok, yang cantiknya, kita bersahabat hati ke hati. Buang yang keruh, kita ambil yang jernih. Bila kita menamatkan permusuhan, bermakna kita mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang penting. Permusuhan kita yang lama ni kita padamkan. Tutup buku lama, kita buka buku baru. Kita bukan berkawan hari ni, kita bersahabat. Bila sahabat, dia dunia akhirat. Bila sahabat, dia tahu bagaimana untuk mengelakkan perselisihan faham. Kalau kita berkawan, jadi macam zaman dulu lah. Zaman kita berkawan dengan bersatu. Kita berkawan dengan empat. Kita ingat mereka sahabat, rupanya kawan. Bila kawan ni dia makan kawan. Bila kawan ni dia melawan.
Sebab tu dia tinggalkan muafakat nasional, dia menyertai Perikatan Nasional atas nama kawan, bukan sahabat. Macam kita hari ini, kita belajar daripada pengalaman. Kata orang bijak pandai, bijaksananya seorang manusia tu, dia belajar daripada kesilapan. Dia menjadikan pengalaman itu sebagai rujukan dia, tanda aras dia. Mana hari ini kita bersahabat dengan PKR, dunia dan akhirat. Jadi orang PKR pun kan bersahabat dengan kita. Dan ni orang PKR tengok sendiri bagaimana perwakilan UMNO dari beratus-ratus bahagian yang turun ke Perhimpunan Agung 2022, sebulat suara, bersetuju tidak mempertandingkan jawatan Presiden dan Deputi Presiden. Itu tandanya kita bersahabat dengan Pakatan Harapan. Sebab keputusan yang dibuat oleh perwakilan UMNO itu sebenarnya bukan hanya untuk kebaikan UMNO, tetapi untuk kebaikan kerajaan perpaduan. Tidak mempertandingkan jawatan Presiden dan Deputi Presiden bermakna kita meyakinkan dunia bahawa kerajaan yang berdiri hari ini mampu bertahan untuk jangka masa yang panjang. Keputusan di PAU semalam juga menamatkan ketakutan masyarakat, kebimbangan pelabur asing, pelabur tempatan, bahawa kerajaan tidak boleh bertahan lama. Sebab orang takut dengan Malaysia sebab sepenggal 3 kerajaan. 22 bulan Mahathir Mohamad, 17 bulan Mahayadin Yassin, 13 bulan Ismail Sabri. Jadi masyarakat bimbang dan masyarakat asing juga bimbang, takut pilihan raya ke-15 mengulangi sejarah pilihan raya yang ke-14. Tapi kita selesaikan. Tak ada satu masalah yang tak boleh diselesaikan kecuali mati. Mati tak boleh buat apa, tuan-tuan. Selain dari mati itu, insya-Allah kita boleh selesaikan. Bermakna keputusan perwakilan yang menyokong usul tambahan tidak mempertandingkan jawatan Presiden dan Deputi Presiden sebenarnya mewujudkan satu teras keyakinan yang cukup kuat kepada masyarakat asing. Di secara langsung, tuan tengok mata wang kita melonjak begitu dahsyat. Dan kenaikan mata wang kita antara yang tertinggi dalam tempoh 10 tahun. Kenapa mata wang kita boleh naik, tuan-tuan? Itu menandakan jelas wujud kestabilan politik, wujud keyakinan asing kepada kerajaan perpaduan. Tidak ada lagi ramalan-ramalan ke arah kerajaan perpaduan ini akan jatuh. Tak ada lagi, saudara. Hari ini semua orang kata kerajaan ini kerajaan yang kukuh, kerajaan ini kerajaan yang akan bertahan sehingga tamat penggal yang ke-15. Dan persoalan di hari ini, ada orang tanya tadi, kenapa mata wang boleh naik? Kenapa era Mahathir, era Mahayanin, era Mai Sabri mata wang tak boleh naik? Buat macam-macam, tak boleh naik juga. Tahu sebab apa, saudara? Mata wang kita naik atau turun bergantung kepada kesihatan ekonomi. Kalau ada sahabat-sahabat yang belajar ekonomi, belajar tentang corporate management atau apa-apa bidang yang ada kaitan dengan perniagaan, dengan pengurusan, dengan perbankan atau sebagainya, dia tahu yang jatuh
atau turunnya mata wang ini bergantung kepada kesihatan ekonomi. Mata wang kita akan jatuh kalau permintaan terhadap ringgit itu lemah. Bermakna di era Mahathir permintaan ringgit lemah. Di era Muhyiddin permintaan ringgit lemah. Di era Ismail Sabri juga permintaan ringgit lemah. Yang kuatnya hutang. Kan? Hutang negara meningkat sampai 1.045 triliun, abang labu-labi. Tertinggi dalam sejarah kemerdekaan kita. Tak pernah kita bermimpikan yang negara kita ini akan berhutang di angka triliun. Bukan bilion, triliun. Nampak? Jadi hari ini cara jujurnya permintaan ringgit mengukuh. Ada orang tanya soalan pula. Kenapa permintaan ringgit mengukuh? Jawapannya mudah saja. Yang pertama, pelaburan yang masuk dalam negara itu meningkat. Orang putih kata foreign direct investment. Kita kata pelaburan asing terus atau pelaburan terus asing. Kan? Kebiasaannya pelaburan dibuat oleh company gajah. Kan? Orang putih kata multinational enterprises. Syarikat multinational. Jadi orang nak melabur ke negara kita. Contoh, nak buat kilang, nak buat jambatan, nak buat kereta api, nak buat kapal terbang, nak buat apa pun, dia kena tukar duit dia dengan duit kita. Di permintaan ringgit mengukuh, salah satu faktornya disebabkan kemasukan FDI yang begitu hebat. Seterusnya, faktor kedua adalah ekspor kita. Permintaan terhadap produk-produk tempatan. Produk-produk yang dikeluarkan di negara kita meningkat begitu tinggi. Jadi orang nak beli produk kita, kan, dia kena tukar dengan ringgit. Seterusnya, kuasa beli rakyat meningkat sedikit. Bertambah baik berbanding era Mahathir, Muhyiddin ataupun Ismail Sabri. Itu antara 3 faktor utama. Kan? Mata wang kita meningkat. Kan? Di situ juga kita nampak satu lagi faktor yang besar, iaitu BSKL. Kita nampak sejak kerajaan perpaduan ini wujud, kesihatan pasar saham kita bertambah baik. Banyak kuanter-kuanter ditutup untung. Bukan seperti dulu. Buka rugi, tutup pun rugi. Sekarang ni buka dan tutup tu ada untung. Bermakna ini adalah satu perubahan yang baik. Dan ini juga bukti partai-partai yang menyokong kerajaan perpaduan telah berjaya mengislahkan kesihatan ekonomi. Islah ni orang PKR suka pakai islah. Islah tu maksudnya reformasi. Mana berlaku satu reformasi ekonomi. Kan? Dan kita juga nampak antara reform yang terbesar dibuat oleh kerajaan perpaduan ini, yang mana mereka menghentikan amalan KKN. Tahu tak KKN? KKN ni kalau era-era Anwar Ibrahim ketua pemuda dulu, memang popular perkataan KKN. Korupsi, kronisme, nepotisme, atau kita Englishkan, kan? Boleh juga corruption, kan? Kronism, nepotism. Makna amalan KKN berjaya dilaksanakan oleh kerajaan perpaduan. Menghentikan segala tender-tender terus kepada kroni,
Kroni ni kita sebut kroni, tapi maksud tersirat kroni adalah sahabat baik. Ada commission punya, tuan-tuan. Dan juga amalan-amalan menganugerahkan tenda kepada ahli keluarga. Kita sebut nispo, lupa lah. Nak sebut, ingat, tak sebut susah. Nepotism ataupun nepotisme. Memberi tenda kepada ahli keluarga, adik-beradik, anak-anak sendiri nak menakan, sepupu sepapat. Amalan KKN dihapuskan sepenuhnya. Bila amalan-amalan itu dihapuskan, bermakna dunia akan melihat negara kita negara yang ke arah zero rasuah. Bermakna takkan wujud lagi broker. Connection antara peniaga dan orang politik. Dan langsung penghapusan KKN akan menjimatkan wang negara yang tentu jumlahnya puluhan bilion. Anwar kata bilion. Kak Dimeltral, terima kasih. Jadi sebenarnya, tuan-tuan, ini satu petanda yang baik. Dan di sini tajuk dia, kita ucapkan terima kasih kepada perwakilan. Terima kasih kepada abang, kakak, adik yang menjadi perwakilan di Perhimpunan Agung UMNO 2022. Anda telah melakukan satu pengorbanan yang besar. Walaupun buruk di mata musuh, buruk di mata walaun, buruk di mata bersatu, tapi hakikatnya keputusan perwakilan tidak mengizinkan jawatan presiden dan deputi presiden dipertandingkan. Sebenarnya pengorbanan yang besar kepada kestabilan kerajaan perpaduan, pengorbanan yang besar untuk meyakinkan lagi multinational enterprises untuk melabur dalam negara kita, meyakinkan lagi pelabur tempatan ataupun tersebut DDI, domestic direct investment, dan meyakinkan lagi rakyat atau masyarakat tentang kemampuan dan keupayaan kerajaan perpaduan. Kenapa semua ini berlaku? Kenapa dulu tak berlaku? Dia ada perbezaannya. Dulu kita berkawan saja dengan bersatu dan pas. Kita fikir mereka sahabat kita, rupa-rupanya mereka berkawan kita. Mereka makan kawan dan mereka lawan kita. Tapi dengan Pakatan Harapan, kita berusaha untuk bersahabat dengan mereka, supaya persahabatan ini mewujudkan manfaat dan keuntungan yang besar kepada kesihatan ekonomi dan juga kepada poket rakyat. Mana kita sedang mencipta kejernihan dalam politik. Selama ni politik kita tak jernih. Kadang-kadang colornya kuning, kadang-kadang colornya oren, kadang-kadang colornya merah. Keruh macam air sungai di suatu negeri itu. Kalau kita dah buang yang keruh tu, dah tak ada yang keruh, dah jernih. Bermakna hari ini, saudara, kita dah masuk ke fasa kejernihan politik. Bermakna kita mengamalkan politik akal sihat. Bukan lagi mengamalkan amalan politik akar busu, akal jahat, akal gila kuasa dan sebagainya. Kita mengamalkan amalan politik akal sihat, akal. Makna akal menguasai emosi, bukannya emosi menguasai akal. Kalau kita nakkan pemimpin yang emosi menguasai akal, bermakna kita akan dapat Mahayani Yassin dan Haji Hadi, yang mana mereka sentiasa mengeluarkan kenyataan-kenyataan atau hujah mengikut emosi kemarahan mereka. Mana mereka tidak ada ketenangan dalam diri mereka. Dan dikabarkan Mahayadin keluar negara untuk mencari ketenangan di kota London. Mungkin dia sudah mendapat ketenangan, dan dikatakan sudah tiba di bumi Malaysia. Tak apa, kita tak tengok adakah dia mampu menghadapi
segala pelaku bobrok yang beliau lakukan ketika 17 bulan menjadi Perdana Menteri Malaysia. Kita harap penyokong-penyokong mereka mampu bertahan melihat ketidakmaksuman Mahathir Yassin dan kepimpinan Perikatan Nasional. Bak kata berpatah indah tuan-tuan. Mereka ini depan rakyat pijak semut pun tidak meninggal dunia, saudara. Tetapi di belakang rakyat gajah pun mati di pijak mereka. Bermakna mereka ini kumpulan yang sangat teruk. Pelakon opera yang hebat. Tidak ada keikhlasan dan kejujuran dalam menguruskan wang negara. Mengamalkan amalan KKM. Pemberian tender kepada kroni, kepada ahli keluarga dan sebagainya. Patutlah ternampak partai mereka begitu kaya. Pelik kita. Parti yang baru setahun jagung begitu kaya. Dari mana wang mereka dapat? Bila kita bangkitkan soal ini, mereka kata mereka buat tabung. Tabung yang mana? Kalau kita cerakin kan, cerakin ni maksudnya analisa, analisis atau analisa, cerakin. Kalau kita cerakin kan, dari mana wang perbelanjaan Perikatan Nasional di Pilihan Raya yang ke-15? Tentu kita tertanya-tanya, kenapa parti Permit atau parti PAS begitu kaya hari ini? Saya tak panggil dia PAS, saya panggil partai Permit. Permit dan PAS tu sama, tuan-tuan. Partai Permit begitu kaya. Dan dulu mereka merupakan partai yang mengutip derma di sana dan di sini. Tapi di Pilihan Raya ke-15, Partai Permit tidak mengutip derma. Partai Permit mempunyai sumber kewangan yang tak terbatas. Orang putih kata unlimited. Unlimited. Betul. Dan juga lihat Bersatu begitu mewah. Wang mereka unlimited. Tapi kita juga dengar ada broker utama Orang Bersatu berjawatan yang dikatakan menjadi orang tengah, penyambung antara sang peniaga dengan sang politikus. Orang yang handal dan bijak dalam soal pembahagian komision. Dan dikatakan ramai lagi yang bakal ditangkap dan ditahan. Dan kita nak tahu komision itu pergi ke mana. Ada komision orang tengah itu pergi ke Barisan Nasional, ke Pakatan Harapan atau ke Perikatan Nasional. Dan saya tahu tentu Partai Permit akan mengeluarkan hujah, matlamat menghalalkan cara Mahyadin. Kita sama-sama nantikan. Sebab kita faham Haji Hadi seorang yang cukup bijaksana dan mengeluarkan hujah-hujah untuk menyelesaikan masalah yang bermasalah. Kalau dulu dia kata wajib Melayu sokong DAP, haram Melayu sokong UMNO sampai kiamat. Itu dulu. Sama juga Mahyadin, orang yang pandai mengeluarkan fatwa. Tinggal UMNO pahala, tinggal Barisan Nasional ibadah. Malah dulu ni dia pernah kata kepada parti Permit yang parti itu mengamalkan ajaran yang sesat. Ini Muhyiddin kata, bukan saya kata. Fatwa yang dikeluarkan pemimpin parti tersebut, fatwa yang songsang. Malah lebih hebat lagi, Muhyiddin mengatakan parti Permit ini parti yang munafik. Tapi saya pun hilang bagaimana orang-orang partai Permit boleh terus memberi sokongan kepada Muhyiddin.
Dan kenapa orang-orang partai Permit begitu membenci kepada Zahid Hamidi? Dan kalau kita cerakin, kenapa, mengapa dan mengapa? Dan ahli-ahli partai Permit membenci Zahid Hamidi. Pernahkah Dr. Zahid mengatakan bahawa partai Permit mengamalkan ajaran sesat? Partai Permit partai yang munafik. Fatwa yang dikeluarkan pemimpin partai Permit songsang. Pernah tak ahli-ahli partai Permit mendengar atau menonton mana-mana video Dr. Zahid Hamidi mengeluarkan kenyataan seperti Mahayadin keluarkan suatu masa dulu? Tak ada. Malah hari ini segelintir ahli partai Permit mengatakan bahawa kita ini baru ADAP. Tapi saya cerakinkan tuduhan tu. Pernahkah mana-mana pemimpin partai UMNO mengeluarkan fatwa wajib Melayu sokong DAP, haram Melayu sokong partai Permit sampai kiamat? Tak pernah. Bermakna dakwaan ahli partai Permit kepada kita dakwaan yang lebih kepada matlamat menghalalkan cara, kan? Buat kata falsafah, kesombongan ahli partai Permit, tanda dekatnya mereka dengan kejatuhan. Saya tak mau sebut partai PAS. Saya tak kata partai PAS, saya kata partai Permit. Kan PAS dan Permit tu sama, betul? Jadi saudara, Saudin Din, Asmi Abata, Penjilat Anwar, PM Semburit, up to you lah. And air hujan. Sekejap tuan lah. Siapa ada pusing tu? Sekejap lah. Saudara, air hujan yang jernih itu asalnya dari perut awam. Air hujan yang jernih itu asalnya dari perut awan yang hitam. Kita bukan seperti Mahayadin atau Haji Adi yang mengakui dirinya maksum. Kita pula mengakui bahawa kepimpinan yang ada dalam kerajaan perpaduan adalah orang biasa, manusia biasa, hamba Allah yang berpisah tiada dengan dosa. Tuan-tuan, saya ulang, air hujan yang jernih itu asalnya dari perut awan gelap dan hitam. Jadi, setiap permulaan bukanlah pengakhiran kepada kehidupan kita. Betul tak? Dan kita juga harus akui yang Datuk Seri Anwar Ibrahim merupakan mangsa kerakusan dan kegilaan politik Mahathir. Mahathir yang menganiaya kepada Dr. Zahid, menganiaya kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Seperti mana Dr. Mahathir menganiaya kepada bosku, menganiaya kepada Dr. Zahid Hamidi dan kepimpinan yang lain. Bermakna puncanya Mahathir. Makna Mahathir itulah yang jahat, bukan Anwar, bukan Najib, bukan Zahid. Itu ceritanya. Dan ternampak sendiri perjalanan politik Datuk Seri Anwar melalui liku-liku perjuangan yang cukup hebat. Dipenjarakan 2 kali, 10 tahun, tuan-tuan, dalam penjara, tuan-tuan. Disekat perjuangan politiknya, dihalang beliau menjadi Perdana Menteri melalui cara yang kotor. Itu pendakwaan yang dicipta, lakonan yang cukup hebat yang dilakukan Mahathir dan orang-orangnya pada waktu itu. Tapi sebenarnya dalam penjara itulah Datuk Seri Anwar Ibrahim dikatakan menambah ilmu dunia dan akhirat. Bila beliau mendapat pengampunan daripada Seri Paduka Baginda Yang Tenaga,
langkah beliau lebih hebat kan, dari sebelumnya. Dan hari ini kan, telah ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala, beliau Datuk Seri diangkat sebagai Perdana Menteri Malaysia. Dan beliau adalah orang yang paling layak buat waktu ini untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia. Saya memang pernah kata macam-macam kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, tapi bagi saya itu biasa. Sebab dulunya kita bermusuh, kita berlawan, tapi sekarang kita bersahabat. Musuh menjadi pelengkap kepada perjuangan. Betul? Jadi bagi saya hari ini lah kerajaan yang terbaik, dan saya dapat menerima kerajaan ini dengan penuh keikhlasan. Dan soal DAP, ada kata baru DAP ni, DAP Chauvinis, DAP Resis, atau apa sahaja tindakan DAP sebelum ini atau yang akan datang, dia bergantung kepada acuan kita. Kalau acuan kita hari ini menjadikan DAP itu resis, Chauvinis, dia akan resis dan Chauvinis. Tetapi sekiranya acuan yang kita bina hari ini tidak menjadikan DAP itu resis dan Chauvinis, dia tidak akan resis dan Chauvinis. Dan kita juga tahu dalam DAP pun ada dua kelompok yang besar. Kalau tanya orang-orang DAP yang di bawah ini, juga sahabat-sahabat saya di Manjung, mereka menjelaskan kepada saya bahawa DAP ini ada dua kelompok. Kelompok yang pertama sebut kelompok sekolah, pemimpin yang sekolah. Dan kelompok yang kedua disebut kelompok pemimpin yang tidak bersekolah, ataupun disebut kelompok mulut jahat. Ini penerangan atau penjelasan yang diberi ahli-ahli DAP di peringkat akar umbi kepada saya. Barulah saya memahami bahawa ada kelompok sekolah dan ada kelompok yang tidak bersekolah. Jadi hanya soal DAP ini, kenapa dulu ketika DAP semua PAS, DAP resis dan Chauvinis begitu dahsyat? Sebab acuan PAS lah yang menyebabkan DAP itu jadi semikian rupa. Kerana PAS menjilat-jilat DAP, malah menganugerahkan dengan berbagai gelaran yang cukup dahsyat dan hebat. Malah mengeluarkan fakta wajib Melayu sokong DAP, haram Melayu sokong UMNO sampai kiamat. Itu dikeluarkan oleh Presiden Partai Permit, Tuan Guru Haji Hadi pada waktu itu. Sama juga ketika DAP bersama bersatu, acuan bersatu telah menyebabkan DAP menjadi resis dan Chauvinis. Sebab itu saya minta kepada orang-orang Melayu, berikan masa. Jangan menghukum UMNO atas kegagalan acuan Partai Permit dan Partai Bunga. Lain padang, lain belalang, tuan-tuan. Padang ini padang yang berbeza dari padang Partai Permit atau Partai Bunga. Acuan kita berbeza dari acuan Partai Permit atau Partai Bunga. Acuan kita, acuan perjuangan yang ditentang oleh PAS dulu. Acuan kita tetap acuan ketuanan Melayu. Kita tak akan sekali berubah meninggalkan perjuangan ketuanan Melayu. Dan kita menghormati semua kaum dalam negara kita ini berpandukan kepada perjanjian yang telah dinoktahkan dalam undang-undang tertinggi dalam negara kita, iaitu Perlembagaan Persekutuan. Dan kita punya kepercayaan yang tinggi, acuan yang dibuat UMNO ini akan berjaya menetralisasikan semula DAP. Sebagaimana yang dilakukan oleh almarhum Tun Razak
ketika menyerap gerakan menyertai kerajaan perpaduan yang bernama Barisan Nasional. Dan gerakan ini bersama dengan Perikatan Nasional. Kenapa orang partai permit boleh menerima gerakan? Sebenarnya kerana gerakan telah tidak lagi mengamalkan amalan politik yang resis. Mereka hari ini lebih baik daripada dulu. Jadi sebab itu partai permit dapat menerima partai gerakan. Itu tuan-tuan. Jadi saya jawab soalan pula. Akmal Reza Ismail Aisyah juga hasut kami tolak DAP sebelum ni. DAP yang dulu mengikut acuan partai permit dan partai bunga memang wajib ditolak oleh kita. Parti DAP hari ini mengikut acuan UMNO. Diberi masa. Janganlah kita menghukum tanpa bicara. Jangan kita membenci tanpa mengetahui acuan UMNO. Dibagi UMNO. Biar UMNO buktikan yang acuan UMNO ini akan berjaya mengubah behavior orang putih kata, perangai partai DAP. Dia orang jadi resis sebab PAS dan Bersatu. Buat acuan PAS dan Bersatu menjadikan mereka ini begitu resis dan cawinis suatu masa dulu. Kerana Bersatu dan PAS memperalatkan DAP atas kepentingan politik mereka. Contoh Tun Mahathir sengaja mengangkat Lee Kuan Yew sebagai Menteri Kewangan atas satu tujuan demi kepentingan politik Partai Bersatu. Lalu Tun Mahathir tiba-tiba ada seorang diktator, seorang pemimpin yang laissez-faire, membiarkan saja konco-konco DAP pada waktu itu meratifikasikan ISEP, Rome Statute dan declaration yang lain. Sebab apa? Itu acuan Tun Mahathir. Tun Mahathir sengaja berbuat demikian untuk membentuk kebencian, supaya Bersatu itu boleh mengambil alih tugas hakiki UMNO menjaga orang Melayu, terutamanya bangsa besar kita, Bubutra. Tapi niat yang busuk yang dirancang dan di sana Tun Mahathir terjejah disebabkan Zahid Hamidi. Sebab tu mereka amat benci dengan Zahid Hamidi. Sebab Zahid Hamidi enggan tunduk membubarkan UMNO. Mereka juga amat benci kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim menghalang UMNO dari diharamkan oleh Mahathir dan Muhyiddin. Dalam mesyuarah tu orang sebut Presidential Council ataupun Majlis Presiden Partai Pakatan Harapan. Di Tun Mahathir mengusulkan untuk mengharamkan UMNO dan menggunakan kedudukan beliau sebagai Perdana Menteri dan kedudukan Mahayadin Yassin sebagai Menteri Dalam Negeri untuk mengharamkan UMNO. Tapi usul dan usaha jahat Mahathir ini ditentang hebat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim pada waktu itu. Jadi mereka tahulah Datuk Seri Anwar Ibrahim ni kalau bercakap cicak pun jatuh. Maknanya dia bisa, orang bisa. Percakapan dia, hujah dia memang akan menyentuh hati kita yang paling dalam. Jadi beliau berjaya mempertahankan UMNO dari diharamkan oleh Mahathir dan Muhyiddin. Jadi Mahathir ni orang yang jahat. Dia tahu kalau dia tak mengharamkan UMNO, Anwar Ibrahim akan jadi Perdana Menteri. Dia tak nak Anwar jadi Perdana Menteri. Dia bimbang amalan KKN dihapuskan Anwar. Kan? Korupsi, kroni, nepotism. Jadi dia cuba untuk memperalatkan Presiden UMNO, Dr. Zahid Hamidi, dengan cuba menggoda beliau dengan tawaran-tawaran yang hebat. Mungkin ditawarkan dengan jawatan yang besar. Mungkin ditawarkan dengan projek-projek yang besar. Mungkin ditawarkan dengan perkara-perkara yang duniawi ini. Dia lupa yang Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi ini anak didik Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pernah dilokapkan Mahathir kerana enggan
tunduk kepada Mahathir yang nak menganiaya Datuk Seri Anwar Ibrahim pada waktu itu. Mahathir mungkin lupa yang Dr. Zahid Hamid ini seorang pemimpin yang Islami. Sama seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim yang cukup Islami. Sebab tu wujud Bank Islam, wujud tekun dan wujud macam-macam wujud zaman dia. Malah hari ini lah ucap dasar Presiden mewujudkan Majlis Ulama UMNO. Itu menandakan bahawa beliau seorang pemimpin yang Islami. Tapi tuan-tuan fahamlah, Perikatan Nasional dia tak suka pemimpin UMNO yang Islami. Mereka suka KJ. Kan? Ini KJ dia orang suka. Kan? Yang Islami mereka nak jatuhkan. Yang liberal mereka nak angkat sebagai Presiden UMNO. Terkilas ikan di air kita dah tahu dah. Takkan kita nak serahkan tampuk kepimpinan utama kepada KJ atau mana-mana proksi bersatu. Sebab tu kita mempertahankan Dr. Zahid Hamidi kerana pembawaan politiknya yang cukup Islami. Sama macam ketua muda kita Dr. Ashraf Wajidi, ketua pemuda yang cukup Islami. Dan kepada penyokong-penyokong KJ, cuba fikirkan benda ni. Kena partai kita ni dipimpin oleh pemimpin yang Islamik atau pemimpin yang pernah mengeluarkan kenyataan kan, nak menetralisasikan UMNO, nak menjadikan UMNO partai multiracial. Cuba kita ingat balik kenyataan yang YBK KJ pada tahun 2018, yang mana dia pernah mengeluarkan kenyataan bahawa UMNO tidak relevan lagi. UMNO perlu berevolusi, parti berteraskan Melayu kepada partai multiracial. Multiracial maksudnya partai yang boleh disertai oleh mana-mana kaum. Contohnya macam DAP, Gerakan dan sebagainya. Jadi kalau kita nak menyerahkan tampuk kepimpinan kepada orang yang sedemikian rupa, yang tidak ada roh perjuangan UMNO yang sebenar. Dan kan maksud UMNO itu sendiri jelas. Kalau di Melayu kan bermaksud pertubuhan kebangsaan Melayu bersatu. Jadi bagaimana kita nak beri peluang dan ruang pada orang yang nak memultiracialkan UMNO? Tentu kita tak akan bagi peluang. Kan? Sebab itu perwakilan membuat keputusan yang cukup bijaksana. Mereka mempertahankan Dr. Zahid Hamidi kerana Dr. Zahid seorang pemimpin yang Islami. Sama juga macam pemuda kekal memberi sokongan yang padu kepada Dr. Ashraf Wajidi kerana beliau seorang pemimpin yang cukup Islami. Maka Dr. Zahid Hamidi telah berjaya mengislahkan perjuangan UMNO sepanjang beliau menjadi Presiden UMNO. Tapi perkara-perkara yang baik ini ditutup oleh Cyber Troopers upahan Perikatan Nasional yang asyik mengalih perhatian orang-orang Melayu, menggambarkan bahawa Dr. Zahid seorang pemimpin yang bobrok, seorang yang rakus, seorang yang sombong, seorang yang diktator, dan berbagai-bagai lagi naratif negatif yang dibawa oleh penulis ataupun Cyber Troopers upahan Perikatan Nasional, termasuk penulis-penulis upahan kluster bersatu dalam UMNO. Sebab mereka tidak mahu mengetahui perkara sebenar bahawa Presiden UMNO presiden yang Islamik. Ketua pemuda UMNO seorang ketua muda yang cukup Islamik. Jelas. Dan hari ini mereka nak menjatuhkan Datuk Seri Anwar sebab apa? Sebab Datuk Seri Anwar seorang pemimpin yang cukup Islamik. Banyak jasa-jasanya untuk Islam antarabangsa. ABIN, Gerakan Kebangkitan, mengislahkan
kebangkitan bertudur. Semua dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Amanah ikhtiar, menolong warga-warga, pendalaman dan di kampung-kampung, jasa beliau. Sekolah agama berasal penuh di Bading tu. Kan? Banyak lagi jasa-jasa Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia cukup Islami. Di apakah alasan pemimpin Partai Permit dan Partai Bunga untuk menjatuhkan Anwar Ibrahim dan Dr. Zahid Hamidi? Mereka mau pemimpin yang bagaimana? Boleh jelaskan kepada saya, Kak Maria? Ahli-ahli Partai Permit maukan pemimpin yang sebagaimana? Tak cukup Islamikah lagi Anwar Ibrahim? Tak cukup Islamikah lagi Dr. Zahid Hamidi? Acuan bagaimana yang ahli Partai Permit mahukan? Adakah mereka nak meneruskan acuan KKN? Korupsi, kroni, dan nepotisme. Ini cerita tanda. Jadi kita fikirkan, bukan senang kita nak mengangkat seorang pemimpin yang Islami. Dan hari ini orang yang nak menjatuhkan pemimpin yang cukup Islami Perikatan Nasional. Sampai saya tertanya-tanya dalam diri saya, kenapa Haji Hadi begitu benci kepada Anwar Ibrahim dan Zahid Hamidi? Dan kan beliau seorang pemimpin yang mengakui dirinya mengetuai Partai Islam se-Malaysia. Dan juga heran kenapa Sahabat Trupers Perikatan Nasional cukup menyokong YBKJ. Dan KJ, kita lihat dia bukan seorang pemimpin yang Islamik. Dia lebih kepada nak meliberalisasikan negara kita, nak mengubah dasar UMNO dari parti Melayu kepada multiracial. Dan kadang-kadang agenda-agenda di Pulau KJ ni bertentangan dengan jati diri dan hati budi kita sendiri. Itu cerita dia. Okey tuan-tuan, kamu Syadin, kau cerdik ke? Cerdik, pandai, bodoh, dan itu orang-orang yang sombong saja akan mengeluarkan kenyataan seperti itu. Kita ni hamba Allah. Tidak ada perbezaan antara kita semua. Jangan kita jadikan sijil tanda kita mengaji itu sebagai kesombongan kita untuk kita mengatakan aku ni orang yang cerdik kerana aku ni ada PhD, aku ada master, aku ada degree deep dan sebagainya. Itu cuma sijil tanda kita mengaji. Cerdik atau tidaknya kita ini bergantung kepada diri kita sendiri. Jadi kadang-kadang ada orang yang sombong, suka merendah-rendahkan orang lain. Orang tu sekolahnya SRP, orang ni sekolahnya SPM. Bagi saya, penghinaan sedemikian rupa sebenarnya menandakan bahawa orang tersebut sombong. Dan macam falsafah dekat Indon lah, kesombongan itu tanda dekatnya dengan kejatuhan. Dan kebohongan itu saudara, walau ia berlari sedikit, tiba waktunya kebenaran akan mengalahkannya. Jadi dan keadaan hari ini tak perlu kita gundah gulana. Saya tak pernah bimbang tentang kemenangan Perikatan Nasional. Bagi saya, kemenangan Perikatan Nasional di 74 kursi parlimen bukanlah kemenangan yang benar-benar atas sebuah perjuangan. Tapi kemenangan itu bersifat sementara, trend yang sementara, disebabkan kebijakan mereka menggunakan wang, menguasai media sosial, dan
memperuntukkan puluhan juta untuk TikTok saja. Facebook wallahualam mungkin puluhan juta juga. Berbeza dengan kita Partai UMNO yang tidak ada langsung peruntukan untuk pemain media seperti saya dan rakan-rakan yang lain. Dan kita bekerja secara sukarela kerana kita dapat merasai ruh perjuangan UMNO. Tak kira masa, tak kira waktu, tak berbayar. Hidup kita biasa-biasa saja dan kita sentiasa dekat dengan masyarakat di bawah. Itu cerita dia. Okey. Okey, tuan makna tuan dengan cerita abah kau jadi warga London, wallahu a'lam bisawab. Dan masa akan menjelaskan segala-galanya. Dan semakin lama semakin terbongkar satu persatu ketidakmaksuman mereka. Kita akan lihat perangai-perangai bobrok mereka ketika mereka mengurus takbir negara kita. Mulut mereka melaungkan, kononnya mereka nak mengislahkan, nak bawa tata kelola yang lebih baik. Tapi hakikatnya manis di mulut, juburnya tetap masam, tuan-tuan. Kan? Di hadapan kita pijak semut tak mati, di belakang kita pijak gajah, gajah pun meninggal dunia, tuan-tuan. Ibarat ayam berkokok. Kan? Kokoko, kokoko, ekornya penuh tai. Di depan kita dijanjinya macam-macam kepada kita. Disuruhnya wakil-wakil rakyatnya atau bakal-bakal calonnya mengampat sumpah. Tapi hakikat realiti di belakangnya bersepah-sepah. Tak apa, mereka yang menentang nak menjatuhkan Zahid Hamidi, fikirkan apa yang saya sampaikan tadi. Kenapa kamu nak menjatuhkan seorang pemimpin yang cukup Islami? Kamu nak pemimpin yang bagaimana mengetuai UMNO? Ada kamu nak orang macam KJ mengetuai UMNO? Saya mempertahankan Presiden UMNO kerana dia pemimpin yang cukup Islami. Beliau mengislah perjuangan UMNO. Dan beliau berani membuat perubahan yang besar. Contohnya mencalonkan 80% wajah baru di pilihan raya ke-15. Beri ruang dan peluang kepada generasi pelapis muda untuk mendapat tempat di parlimen-parlimen dan juga Dewan Undangan Negeri serata tanah air kita. Walaupun keputusan itu tak seperti yang kita rancangkan. Kebanyakan calon-calon wajah baru kita tumbang di kerusi-kerusi yang mereka tandingi. Tapi tak apa, tuan-tuan. Sebab tu saya minta kepada pemuda, puteri, pertahankanlah Dr. Zahid Hamidi berhabis-habisan. Beliau dah buat segala-galanya. Beliau berani melawan kumpulan lama dalam UMNO dengan mencalonkan kumpulan baru dalam UMNO. Apa lagi pengorbanan yang kita mahu Dr. Zahid Hamidi buat kepada kita? Dia dah lakukan segala-galanya. Dan janganlah kita mempersalahkan dia atas keputusan yang kita tak duga, tak mengikut perancangan asal kita. Kerana dia tidak bersalah soal ini. Yang bersalahlah kumpulan pengkhianat. Kumpulan-kumpulan pengkhianat ini menjadi api dalam sekam, berkepala serigala dalam hati kita, menyalak di sana sini, menghasut penyokong-penyokong kita sendiri, menghasut ahli-ahli kita sendiri supaya menolak calon-calon muda yang dipertaruhkan oleh Dr. Zahid Hamidi. Sebab tu hari ini kita pastikan pengkhianat berkepala serigala ini tidak boleh lagi menjadi pengadu domba dalam partai kita. Dan terserahkan kepercayaan sepenuhnya kepada presiden kita.
Kita percaya Dr. Zahid dan Thomas Hassan akan mengislahkan lagi dan menghapuskan kesenjangan UMNO dengan masyarakat. Kan? Jadikan UMNO itu rakyat, rakyat itu UMNO. Okey tuan. Hadza Nurin Hasan, Wak Zahid menang tanpa bertanding. Wak Zahid takut. Hadza Nurin Hasan. Kamu nak UMNO dipimpin orang yang bagaimana? Kami mempertahankan Dr. Zahid kerana kami nakkan presiden yang Islami. Dan Dr. Zahid dan Anwar Ibrahim merupakan regu emas. Dua-duanya ni pemimpin yang Islami. Kan? Satu adalah idolanya, satu adalah anak buahnya. Makna sekala dasar atau polisi kerajaan itu dapat dilakukan dengan cara yang betul demi mewujudkan sebuah masyarakat yang madani, menghapuskan kesenjangan antara kaum-kaum tanpa menyentuh hak istimewa, terutamanya kepada orang Melayu, anak asli, anak Sabah dan anak Sarawak. Mengharmonikan semula negara kita, memperkukuhkan perpaduan, mengembalikan perjuangan madani di negara kita. InsyaAllah kita mampu lakukan, kerana kita percaya PM dan TPM kita ni luar biasa orangnya. Kalau mereka ni biasa-biasa, tentu mereka berada dalam perikatan ni sudah. Mereka ni luar biasa. Kedua ketua kita ini telah melalui penyiasaan yang cukup hebat dalam politik. Dipenjara, ditahan, didera, dihina, ditekan mental mereka, turun naik mahkamah tanpa henti. Malah ada yang disumbat ke dalam penjara. Malah ada pemimpin tersorot kita yang dipenjarakan hari ini. Mana mereka ni dah matang dalam politik. Kematangan dalam politik ini akan memberi kebaikan dan manfaat yang besar kepada kesihatan ekonomi dan kehidupan rakyat Malaysia. Diberikan sokongan kepada mereka. Kepada Sultan Al-Fatih, nama Sultan Al-Fatih, dia kata DAP ludah UMNO je lah. Sultan Al-Fatih tak nama tu. Acuan kamu lain, acuan kami lain, lain padang, lain belalang. Berilah masa kepada UMNO. Jangan jadikan kegagalan acuan Partai Permit dan Partai Bersatu mengawal DAP, kamu hukum UMNO. UMNO dan Partai Permit itu berbeza banyak. UMNO dan Partai Bunga itu berbeza banyak. Acuan kami juga berbeza dengan acuan Partai Permit dan Partai Bunga. Kami bersama bersahabat. Bukan kami sekadar berkawan. Dan kami bukan jenis makan kawan. Macam PAS. Berkawan kita tubuhkan penyatuan ummah, akal mufakat nasional. Kita ingatkan mereka sahabat dunia akhirat, rupanya mereka kawan kita saja. Dah sampai masa, dah sampai peluang untuk cita-cita mereka, mereka makan kawan. Biarkanlah. Biar sama-sama jenis makan kawan, duduk sekali. Okey tuan. Tomat kata DAP jujur dan tak bermuka-muka. Ya benar. Itu saya kata DAP ni dia resis atau chauvinis, dia bergantung kepada acuan yang kita bina. Kalau acuan yang kita buat tu bulat-bulatlah DAP. Kalau acuan kita buat tu lonjong-lonjonglah DAP. Maksud saya, kalau kita buat acuan menjadikan DAP tu resis, dia akan jadi resis. Kalau acuan kita buat tu menjadikan DAP ni partai perpaduan yang menghormati hak seperti yang terkandung dalam undang-undang tertinggi negara, iaitu Perlembagaan Persekutuan, menghormati Malaysia sebagai sebuah negara hukum, tentulah dia akan jadi baik. Betul tak? Dan kita nak kembalikan Malaysia sebagai negara hukum, bukan lagi negara koboi. Kalau kita nak kekalkan Malaysia sebagai negara koboi, kita angkatlah Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Dia koboi lah.
wang negara dikobuaikannya, tenda diberi kepada kawan, diberi kepada anak saudara, saudara mara. Wang negara dibelanjakan ikut suka. Kadang-kadang satu tender tu kita boleh jimatkan 2-3 bilion, terpaksa tambah 3-4 bilion kerana okey. Tentang P. Ramasamy, saya tak mahu sentuh soal itu. Sebab saya dah kata dalam DAP ada dua kelompok. Kelompok sekolah dan kelompok yang tak sekolah. Kelompok sekolah mulutnya tak jahat. Kelompok yang tak sekolah bermulut jahat. Jadi abaikan. Kerana kita percaya kelompok bermulut jahat ini kecewa sebab acuan UMNO itu mengubah DAP dari partai yang dulunya anti Melayu menjadi partai yang hari ini berbaik dengan orang-orang Melayu. Jadi insya-Allah masa akan menjelaskan segala-galanya. Okey. Ada apa soalan tuan? Tak apa. Saya ucapkan tahniahlah kepada perwakilan kerana anda mempertahankan seorang presiden yang cukup Islamik. Tahniah. Saya bela. Dan kita kurang senang dapat seorang pemimpin yang bagi saya Tok Zahid ni seorang pemimpin yang ada orang panggil apa, dia nak buat keputusan tu, dia macam ada satu orang nak sebut macam mana, saya sebut dia orang marah saya pula kan. Biarlah dia rahsia kan. Mana tuan-tuan faham lah, pemimpin yang Islamik ni nak buat keputusan, dia istiqarah dulu, dapatkan petunjuk dulu, dia jumpa orang alim ulama dulu. Sebab alim ulama ni bukan hanya alam bertipas ada. Kalau kadang-kadang orang salah faham. Kalau ulama tu memimpin PAS saja. Ada juga alim ulama yang tidak berpartai. Maknanya segala yang berlaku hari ni lah dalam ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Doa-doa para ulama, doa-doa kita, doa-doa rakan-rakan kita yang lain. Sebab tu hari ni Allah makbulkan doa kita. Yang nak dianiaya, yang nak disumbat ke penjara, diangkat menjadi orang nombor 2 dalam negara kita. Bersama seiring menjadi pelengkap utama kepada pemimpin yang cukup kita kagumi, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya kata cukup dekat ini penyampaian saya pada malam ini. Mohon saya teruskan perjuangan, pandang ke depan, kita letakkan kepentingan negara, kepentingan rakyat sebagai landasan utama perjuangan kita. Kita nak rakyat kita senang. Jangan kita heret sampai rakyat kita susah. Betul? Tutup buku lama, buka buku baru. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tuan? Sama je lah. Okey tuan.